أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami, sabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami pada pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, kalau ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, ya Allah, sarrif qulubana ala ta'atik, ubahlah hati kami pada pagi ini daripada hati yang lalai kepada hati yang taat. Allahumma iftah alaina hikmatak, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami min khazain, daripada khazanah rahmatika, rahmat-rahmat kasih sayang kepada kami, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah beri pada hari ini, nikmat yang paling tinggi, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang pada hari ini adalah 12 Rabiul Awal, yang biasanya dalam officialnya umat-umat Islam di negara kita menyambut sambutan happy birthday ataupun maulid Nabi, hari lahirnya kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika mana saat kita menyebut tentang 12 Rabiul Awal ini, ada tiga tarikh di antara duanya sepakat tarikh itu, dan satu lagi ikhtilaf, berbeza pandangan. Iaitu yang pertama, iaitu tarikh Rasulullah ketika saat Rasulullah keluar daripada Mekah nak pergi berhijrah ke Madinah, iaitu pada 27 Safar. Dan kemudian malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad di stay di mana, di check in dulu di Gua Sur. Dan kemudian pada malam Isnin dia bergerak turun daripada Gua Sur, dan juga terus pergi pada hari malam Isnin bergerak ke Quba selama 8 hari, iaitu juga sampai pada hari Isnin bersama dengan Abu Bakar dan Abdullah Uraikid dan juga Amir bin Fuhairah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meneruskan perjalanan dia, duduk di Quba selama 4 hari, dan kemudian sampai di Masjid Nabawi selepas itu pada hari Jumaat petang 12 Rabiul Awal. Jadi sampainya Rasulullah di Madinah adalah pada 12 Rabiul Awal. Yang ini sepakat, sebut ittifaq ataupun sepakat, ijma'. Ulama-ulama tidak ada berbeza pandangan pada tarikh ini. Yang kedua, iaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat pada hari Isnin duha, Rasulullah pada 11 Hijrah Rasulullah telah wafat. Rasulullah wafat pada hari Isnin duha 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Jadi 12 Rabiul Awal ini juga ulama sepakat meletakkan tarikh, tidak ada ikhtilaf, perbezaan pandangan. Dan yang ketiga, iaitu tarikh pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal, yang ini merupakan ikhtilaf, iaitu apa pandangan ulama. Ada yang kata 9, ada yang kata bukan Rabiul Awal. Jadi official, yang senangnya mudah, Imam Nawawi sendiri pun tidak meletakkan tarikh yang tepat pada kelahiran Rasulullah, sebab payah nak meletakkan tarikh, sebab ketika itu tidak ada orang yang betul-betul meneliti tarikh itu sebagaimana tarikh kematian Rasulullah. Dan kemudian ikhtilaf ini tidaklah berapa penting, sebab tarikh ini tidak pernah pun disebut dalam Al-Quran dan mana-mana hadis tentang tarikh suatu kisah. Sebab tarikh itu tidak berapa penting dalam setiap perkara. Yang biasa tarikh penting ni perempuan. Kita pernah dianggap jahat kerana terlupa tarikh hari lahir dia. Okey.
Jadinya disebabkan perlu petarikh inilah. Jadi tarikh tak berapa penting sebenarnya kalau mengikut dalam surah Kahfi. Tentang Kahfi itu bila kita yang menetapkan tarikh itu mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Dan berlaku ikhtilaf yang cukup besar pada hari lahir Rasulullah. Cuma kita ambil official, mudah. Official tarikh yang diambil oleh rakyat Malaysia adalah 12 Rabiul Awal supaya mudah nak ambil cuti. Mudah nak ambil cuti sebab senang. Kalau nanti perlis ambil 9 hari bulan, payah juga. Jadi kalau jenis ada 8, contohnya ada 8 tarikh ikhtilaf, 88 orang Perdana Menteri ambil keputusan supaya 88 hari ini cuti, senang. Sebab susah nak ambil ikhtilaf. Jadi susah dia ambil 1 hari. Macam juga hari Keputeraan Agong dia ambil 1 hari sebagai official. Sedangkan tarikhnya orangnya berbeza-beza, tapi tarikhnya satu je dari dulu. Hari Keputeraan Agong. Padahal harinya lahir berbeza-beza agungnya. Jadi kenapa ada official? Jadi ketika mana sebut ikhtilaf, kita sebut ikhtilaf kerana perbezaan pandangan. Jangan sebut khilaf. Khilaf ini maknanya kesilapan, perselisihan ataupun pergaduhan. Bergaduh. Tapi kalau bergaduh, salah, kesilapan, kesalahan, itu khilaf. Tapi ikhtilaf maknanya perbezaan pandangan. Berlaku khilaf, para ulama khilaf. Sebut ulama khilaf ni ulama bergaduh. Ulama bergaduh. Ada seorang pakai ada seorang suka capal, ada seorang anti capal. Jadinya bergaduh dalam Facebook. Yang buat capal ni pun perli capal. Dia perli capal, tengok universiti di Jordan yang mereka belajar juga capal juga dia punya lambang. Baru punya kenyataan bahawa di Jordan yang terkenal itu, yang mereka pun belajar, yang mereka banggakan itu, lambang mereka juga dibuat daripada capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni dah biasalah. Biasa. Jadi benda ni benda kecil yang hari ni yang cuba dibangkitkan untuk menimbulkan satu titik poin untuk berpecah. Untuk berpecah. Sebab tu walaupun benar sekalipun kadang-kadang kita perlu diam. Sebab seolah-olah benda politik yang diletakkan dalam grup Nurul Salam. Bukan tak boleh menyebut tentang parti politik ataupun sebagainya di dalam grup, tetapi benda tu betul yang kamu nak cakap tu, tapi dia boleh menimbulkan titik-titik perpecahan. Yang itu tak nak. Kalau boleh dalam surau atau masjid, kalau boleh ada satu titik untuk boleh bersatu, maka titik itulah kita cari. Maka titik itulah cari. Sebab titik-titik begitulah perbezaan pendapat ini, kalau tak disusun dengan baik, boleh menjadi perbalahan, iaitu khilaf. Yang kita nak adalah ikhtilaf. Ikhtilaf tidak ada masalah. Yang berlakunya sekarang ini, perbezaan pandangan tidak boleh menerima salah seorang. Contoh, satu hadis yang memang disebut-sebut ulama, pakar-pakar hadis menyebut bahawa hadis ini adalah hadisun sahih, yang ini tidak diragui. Iaitu hadis tentang Iqra'u Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin ke atas mayat. Ini semua menyebut tentang hadis ni, kesahihan hadis ini. Paling tidak hadis ni sahih, sebagai ulama menhasankan, maksudnya baik. Tidak ada yang membaikkan hadis ni, tak ada. Jadi yang meletakkan sahih banyak, yang meletakkan hasan itu sebahagian, segelintir, menghasan, mengenangkan sedikit, tapi masih lagi kuat membuat hujah. Cuma di situ berlaku perbezaan, ikhtilaf di kalangan para ulama berkenaan makna mautakum. Itu je. Iqra'u Yasin, bacakan Yasin. Dalam hadis dhaif kata Yasin itu dibaca di kepala. Okey, tak apalah. Tapi yang dibacakan Yasin ala mautakum, di atas mayat-mayat kamu. Ulama antaranya Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti, dan juga Imam Ibn Qayyim ni. Ini tiga-tiga ni, Imam Suyuti Syafi'i, Imam Qurtubi, ulama tafsir yang terkenal. Ibn Qayyim ni anak murid kepada Ibn Taymiyah. Ni semua segala pendapat. Dan kemudian tiga-tiga ni pendapatnya sama, iaitu mautakum itu maknanya orang yang berada di sakaratul maut, nazar, bukan orang yang mati. Walaupun maknanya mautakum itu di konteks hadis, tetapi di sana terdapat ulama yang menyebut mautakum itu memang mayat. Mayat lah, mayat. Orang yang dah mati, dah tarik nyawa, disebut mayat. Sebab kalau dari segi makna teks hadis itu, maknanya mayat. Macam Al-Quran disebut tangan Allah. Kan tangan Allah. Ada orang sebut kudrat.
Ada orang sebut tangan tu tangan Allah, kan berbeza pandangan. Tetapi yang mengatakan tangan itu menyesatkan dengan mengatakan kudrat. Yang mengatakan kudrat menyesatkan dengan mengatakan tangan. Yang itu yang jadi masalah. Padahal tangan pun tangan lah, tetapi laisa kamitslihi syai'a. Yang berkata kudrat juga ada pandangan-pandangan tertentu. Jadi begini simple. Benda begini simple. Tetapi tidak boleh menerima pendapat-pendapat yang tertentu. Jadinya bacakan Yasin, okey. Betul, sepakatlah Yasin. Kemudian mautakum itu ada yang mengatakan bahawa mautakum itu mayat, iaitu yang telah mati. Ada lagi pendapat yang sedikit dangkal, tapi ada. Imam Ibn Qayyim sendiri meletakkan lagi bahawa ada yang mengatakan bahawa salafus soleh, dekat dengan zaman Rasulullah, tabi'in, membaca Yasin di perkuburan, disebabkan hadis ini mengatakan di sisi mayat. Jadi dia tak sempat pergi sisi mayat, tak puas lagi, orang tu dah mati kat kubur. Antaranya orang-orang tabi'in di Madinah dekat dengan zaman Rasulullah, pergi kubur baca Yasin lagi. Ada segelintir sikit, tapi benda ni dirad kerana tidak berlaku pada zaman Rasulullah. Tetapi ada tak orang lakukan? Ada para ulama yang mengatakan boleh, disebabkan ada pendapat yang mengatakan sebab otak manusia ni, otak dia tak sama. Tak macam semut suka gula je. Manusia ni cara pemikiran dia berbeza. Cuba tengok AJK, ahli jawatankuasa mesyuarat pun tak sama, kan? Dia bendahari, kadang-kadang pemikiran dia tak sama dengan bahagian dakwah. Kadang-kadang bendahari, kadang-kadang benda dia bahagian kebersihan, tapi dia amat-amat mengambil tahu tentang bahagian dakwah. Ada bahagian dakwah mengambil tahu begini sebagainya. Akhirnya manusia ni dia berbeza pandangan. Ada yang mengatakan mesti kita lalu belakang, ada yang mengatakan mesti lalu tepi, ada yang pertahankan sunnah bahawa salam habis, tepi ni mesti lalu. Ini bid'ah ni, tak lalu tepi ni. Kau sudah. Sebab Rasulullah buka pintu babu salam, tak pernah tutup. Kita patutnya lalu pintu ini, bukan lalu pintu belakang. Pintu belakang ni tak boleh. Ada yang allergic dengan lalu pintu belakang. Lalu benda tu kecil, berlaku pernah berbalahan, benda kecil je. Ada, bukan tak ada orang yang lalu pintu sini ni, lalu pintu kiri ni, ada. Sampai ke benda ni jadi sampai ke jawatan agama, pening kerana ada surau yang tak ada buat pintu depan. pintu depan. Jadi pening. Jadi benda ni ikhtilaf dan sebagainya. Ada yang kata bahawa begini. Jadi benda ni maksudnya ada orang baca, sebagai ulama meletakkan sebelum mati nazak baca Yasin daripada hadis yang sama. Ada yang mengatakan mautakum mayat. Orang Melayu senang, nazak Yasin, dah mati Yasin juga. Kan senang. Orang Melayu dia belasah semua, dia tak ada kira ikhtilaf, dia sebelasah. Sebelum mati Yasin, dah mati Yasin, dah masuk kubur, kat kubur baca Yasin, balik rumah tahlil Yasin lagi. Kan senang. Orang Melayu senang. Anak dia berjaya pun Yasin, nak dia gagal Yasin juga, accident Yasin, basuh hajat Yasin. Mudah, simple, tak ada gaduh-gaduh. Dan benda tu sebagainya ikhtilaf. Jadi sama juga dengan Maulid Nabi. Ada yang mengatakan Maulid Nabi adalah adat, bukan agama. Itu termasuk saya berpandangan sambutan Maulid Nabi adalah adat, dia bukan ibadat. Sebagaimana saya nak kata bahawa menyambut ada pergi ke kubur pada waktu raya, saya mengambil sebagai adat. Saya sama dengan Zulkifli Al-Bakri meletakkan menziarahi kubur adalah adat pada hari Jumaat, pada hari lepas raya. Tapi ziarah kubur itu ibadat. Cuma waktu diletakkan pada raya itu adalah ibadat, adalah adat. Kenapa saya kata begitu? Saya membawakan satu benda, iaitu kalau kita baca sambut Maulid ini sama macam kita sambut hari jadi isteri kita, sambut hari jadi ibu kita. Pada hari ini kita sambut hari jadi ibu kita. Ini tidak pernah disuruh oleh Rasulullah untuk berbakti kepada ibu dengan sambutan sambutan hari jadi. Tetapi dengan sambutan hari jadi itu kita meniati ibu kita, kita memberikan dia hadiah dan berdoakan dia dan menyambut dengan benda kebaikan, maka dapat pahala. Itu je. Kalau kita buat sambutan tu dengan arak, dengan apa-apa, maka dapat dosa. Sebab dia adat yang membawa kepada benda yang baik, maka dia baik. Dia tak ada kena-mengena pun. Sambut ada jadi ibu, dengan bawa akan doakan ibu, maka dapat pahala. Tak sambut pun, tak ada apa-apa. Sebab saya maknakan definisi ibadat adalah fahiyal ismu jami'u li jami'i ahwalu, apa saja perbuatan yang merangkumi
perkataan, perbuatan yang yuhibbuhullah, yang disukai oleh Allah, itu ibadat. Apa saja perbuatan, amalan, perbuatan, perkataan, percakapan, hati, zahirah wal batinah, luar dan dalam, yang disukai oleh Allah wa yardahu, dan juga diredai Allah, fahiyal ibadah, itu adalah ibadat. Jadi apa saja perbuatan yang membawa kepada benda yang disukai oleh Allah, dia adalah ibadat. Cuma beza ibadat umum, ibadat khusus. Ibadat khusus ni ibadat mahdah, iaitu ibadat salat, puasa. Saya nak bagi tahu, minum juga boleh menjadi ibadat. Padahal minum adalah satu benda yang harus. Tapi kalau dia letakkan minum ini, kita mentadabbur ayat suratul Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, adakah kamu melihat air yang kamu minum? Dia tengok air tu. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kita pun berfikir tanyaan Allah dalam surah Al-Waqi'ah, adakah kamu yang menaikkan air daripada langit, daripada laut naik atas langit, dan adakah kamu juga yang menurunkan daripada langit ke bumi, iaitu hujan? Tak, Allah Rabbul Alamin, Allah yang turunkan. Lau nasya'u ja'alna, kalau kami nak, kami boleh jadikan air itu kekal masin seperti laut. Falaula tashkurun, tetapi kamu tidak bersyukur. Walaupun kamu tidak bersyukur, falaula tashkurun, walaupun kamu tidak bersyukur, Allah tetap meletakkan air itu tawar. Walaupun kalangan kita ini tidak bersyukur, maksudnya Allah suruh kita tenang, rahmat Allah hebat. Walaupun ada manusia yang tidak bersyukur, maka Allah tetap turunkan air ini dalam keadaan tawar, dia boleh menghilangkan haus. Tapi ramai tak bersyukur. Ramai tak bersyukur. Allah jadikan air gula itu manis. Ramai tak pernah bersyukur dengan gula yang manis. Pernah tak hari ini kita rasa seronok, berterima kasih, alhamdulillah, syukur, nikmat gula itu rasanya manis. Hari ini kita selalu menghina gula. Cukup-cukuplah, terlampau menghina. Kalau tak nak minum, diam. Tak nak gula, cukup. Tapi janganlah terlampau menghina sampai ada satu saya tu kata dengar, gula tu adalah racun. Bahayanya ayat. Sedangkan malaikat, Nabi pernah menyebut hadis sahih, janganlah engkau berkata melainkan yang baik. Jangan yang baik-baik je. Kerana ada malaikat di keliling kita ini, yu'amminuna ala ma taqulu, selalu mengaminkan apa yang kita kata. Jadi bila kata-kata gula ni racun, sebenarnya gula tu memang racun betul pada dia. Pada dia dia akan menjadi doa. Sikit pada dia minum air tak ada gula dah. Tapi kena juga kencing manis, kena juga sebab dalam makanan ada sedikit gula, dalam beras ada sedikit gula. Itu pun kena pada dia. Sebab dia telah mengatakan gula tu racun. Racun ni walaupun sikit, habis kena. Habis kena. Sebab itulah, kalau tak nak makan, lebih baik jangan minum. Tak nak minum, cukup saya tak biasa makan gula. Minum gula dah. Tapi janganlah mengkritik gula sampai gula ni tak ada langsung kelebihan pada diri dia. Malah bukannya mengkritik gula, malah meletakkan bahawa gula adalah satu perkara yang sangat bahaya dia. Ayat dia. Racun sebenarnya. Benar? Racun segala penyakit. Lagu dahsyat. Gula ni, ya Allah. Kalau malaikat kata amin, 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 amin pada dia. Ada seorang pakcik di hujung kampung pula, relax minum teh, tarik tebal gula susu dia. Hidup 80 tahun umur. Seorang lagi kat sana lah, kan? Sedap gula, dia selalu puji gula. Agaknya gitulah. Itu yang tak mati-mati tu, minum susu kepekak gini yang susu. Saya pergi kat kampung tu, dekat Barau. Teh tarik susu pagi lebih sikit. Pakcik tu nak dekat 80. Saya relax, boleh susu minta lebih. Kat orang lain kat Johor, tengah kelang kabut dengan susu tu bahaya, susu pekat, dia boleh minta susu lebih. Main dam. Pergi juga haji. Free semua. Saya cakap tak, hidup kau happy betul. Balik masjid pergi ngeteh, kau tu gini, happy je. Tengok TV 14 inci je. Naik balik kan. Ketuk lagi, turun lagi gelap. Ketuk lagi, naik balik. Tapi hidup happy. Ada orang TV 62 inci, orang gaji yang tengok. Orang gaji yang tengok. Dia asyik pergi hospital KBJ, sakit jantung. Sakit jantung, banyak sangat kerja. Lalu tak dapat duduk. Tengok TV pun dapat tengok TV dekat hospital. Kat KBJ baru dapat tengok TV Abah. Abah dapat tengok TV. Itulah dekat hospital. Dekat rumah tak sempat tengok TV. Kerja sibuk. Dan orang kita ni, orang-orang yang duduk kampung ni, banyak masa dia sampai dia tahu perjalanan hidup ni yang lofa. Semua dia tahu. Orang kaya pun dah tahu. Yang lofa dah pakai nikab pun dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi orang kaya dia tahu. Semua dia tahu. Sebab banyak masa dia ada. Okey, masa ada, minum kopi, manis, semua dia boleh hidup. Saya katakan bahagia ni kadang-kadang subjektif. Jadi
Di kalangan disebut tentang ikhtilaf, saya sebut ikhtilaf lah, maka berlakulah ikhtilaf maulid Nabi sebagaimana ziarah kubur. Ziarah kubur ni pada hari raya adalah merupakan adat yang pada hari ini saya 4 tahun arwah saya, mak meninggal, ayah meninggal. Jadi bila mana balik raya ni, selalu 35 tahun saya beraya dengan arwah mak. Terasa 34 tahun saya beraya dengan arwah mak, tiba-tiba tahun tu tak beraya. Saya pergilah. Tapi ada satu tuduhan yang paling berat saya dengar daripada di utara. Dia kata di Johor ni, di Johor, terkena Johor kan? Dia kata pergi kubur ni macam, dia kata wajib, macam seolah wajib pergi kubur pada hari raya. Mana ada wajib? Kalau wajib lepas raya tu macam sembahyang Jumaat pergi kubur. Kalau betul lah percaya ni orang Johor kata wajib pergi kubur, tu kubur tu macam sembahyang Jumaat, sembahyang raya. Sebab kata wajib kalau pergi. Tapi yang pergi ke mana? Itulah 5 orang, 3 orang, menunjukkan bahawa orang Johor tak ada seorang pun percaya pergi kubur pada waktu hari raya wajib. Tapi macam mana tuduhan tu dia malah memberat-beratkan lagi isu yang kecil. Padahal dia pergi kubur tu lah sekerat 2 orang hujung sana, 3 orang hujung sana. Mana ada wajibnya pun. Dia kata macam wajib itu mungkin pendengarannya itu tak berapa betul. Orang Johor tak ada kata wajib. Saya tahun lepas tak pergi, saya tahun lepas pergi. Maksudnya saya ni suka lah nak pergi. Tak ada kata sedikit pun wajib. Sebab tu adatnya, adat pergi, tak pergi sudah. Ini tuduhan Tapi nak sebut bahawa jangan bimbang, maulid Nabi ni panjang waktu dia. Saya pergi UTM 2 tahun lepas, dipanggil saya, ustaz jemput ceramah bulan 4. Lepas tu saya pergi bulan 4, saya pun pergi. Saya pergi, ni ilmu baru ni. Saya pergi UTM, dah bulan 4 lah, dia panggil saya untuk ceramah. Saya bukan dekat dengan Isra Mi'raj. Esoknya adalah Isra Mi'raj. Saya pun esok lusa Isra Mi'raj, saya pun buka kitab Isra Mi'raj. Nak terangkan dulu dekat Isra Mi'raj, saya cerita pasal solat lah. Sampai pergi sana UTM tu, saya tengok lagi jauh, ada program bersama dengan Fatah Amin ke? Dengan Fatah Amin. Saya tengok, saya rupanya banner tu. Saya tengok dekat. Tengok sambutan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Saya dekat dengan penganjur, Maulid Nabi ke Isra Mi'raj. Ustaz, Maulid Nabi Ustaz. Saya beritahu Ustaz, Maulid Nabi. Saya pun buka balik, buka. Ya Allah, Maulid. Saya tak terfikir sebab bulan 4. Tak terfikir Maulid Nabi. Dia kata ceramah, saya kata tak apalah ceramah, okey. Bukan besok, lusa Isra Mi'raj. Sebab lusa Isra Mi'raj ini penutup Maulid Nabi. Ilmu baru saya tahu Maulid Nabi, Isra Mi'raj adalah penutup Maulid Nabi. Saya kata kalau tak ada Isra Mi'raj, mungkin Maulid Nabi ni sampai nuzul Quran. Dia boleh pergi. Tapi tersekat dekat Isra Mi'raj. Johor steady. Jangan bimbang, jangan berebut, relax. Masjid-masjid jangan nak buat sampai hari Khamis malam Jumaat besok dia berebut semua nak buat. Steady. Sampai saya dah macam Fatah Amin popular. Berapa banyak ustaz minta, Ustaz nak berpuluh-puluh masjid. Popular tahun ni, orang tempatan, tak ada orang luar. Tak ada ustaz luar. Dulu dia panggil ustaz luar. Kali ni ustaz dalam popular. Aku cakap, laku juga aku ni. Tahun lepas tak laku. Tak laku maulid. Tahun ni ramai betul. Semua nak buatlah hari lain. Buatlah hari yang lain. Berebut Khamis malam Jumaat dan sebagainya. Jadinya ketika sebut tentang maulid, hari ini saya tanya dengan apa Cik Fazullah tentang perjalanan. Saya tengok tadi YouTube balik live ni, sahabat saya dia Haris, dia tahun yang lepas saya bincang tentang kematian, iaitu saat turunnya 500 malaikat yang turun membawakan kain kafan daripada sutera putih dan kemudian wangian kasturi dan seikat raihan. Cuma saya tanya dengan dia nak buat tajuk apa, dia kata up to you lah Ustaz. Jadi saya meletakkan bahawa hari ini merupakan hari kelahiran Rasulullah. Saya nak cerita sedikit tentang satu perkara, bahawa Nabi SAW ini dia merupakan satu Nabi yang begitu hebat sehingga sarjana Islam meletakkan nama-nama dia ni sebagai nama atuk-atuk dia susun sampai ke 22. Yang ni sepakat.
22 nama keturunan dia diletakkan. Ulama sepakat sampai Adnan saja yang tepat. Sampai daripada atas Adnan, iaitu daripada Adnan bin Abdu bin Hunaysyah bin Sulaiman, ada tulis, tapi yang itu tidak dikatakan tidak dijamin halal, gitulah. Tidak dijamin ketepatannya. Tapi kalau sampai 22 keturunan atas, iaitu dijamin sebagai benar. Ulama dan meletakkan benda itu adalah tepat sampai 22 keturunan. Cuma hari ini kita nak sedikit meletakkan bahawa daripada 22 keturunan itu ada satu keturunan orangnya atuk Nabi daripada 10 bawah dia, dari 22 tu jadi 12 keturunan dari Rasulullah tu ada satu yang amat popular, sangat popular, yang diletakkan nama dia di dalam Al-Quran sebagai lakab yang begitu hebat, sampai Nabi sendiri panggil, aku ni Bani Quraisy, aku adalah Bani Quraisy, menunjukkan bahawa Quraisy ini adalah 12 keturunan Rasulullah yang disebut dalam Al-Quran li'ila fi Quraisy. Kenapa lebihnya Quraisy? Kalau tengok dalam Quraisy ini, dia bukan nama sebenar. Nama sebenar dia adalah Fahru. Fahru. Sebagai ulama meletakkan boleh juga dibariskan dengan bawah Fihru ataupun Fahru. Yang ini Fahru ini nama kad pengenalan dia dalam IC. Nama dalam IC dia Fahru, ataupun dalam pasport dia. Pasport, benda yang paling tak berguna kat Malaysia pada hari ini, iaitu pasport. Pasport. Jadinya Fahru ni atau Fihru ni nama sebenar dia, tapi digelar Quraisy. Saya ada tu pergi ke Sea Life. Saya suka bawa anak-anak saya pergi zoo. Saya suka bawa anak-anak saya kecil-kecil tu pergi Sea Life, pergi macam tengok jerung ke, tengok ikan sebagainya. Yalah, saya ada anak kecil yang tua-tua macam Fazullah, buat apa pergi zoo pula. Dia cakap dengan isteri dia, "Abang, itu gajah mana ada? Orang tak minat. Bang, itu beruang, dia mandi-mandi di situ. Mana ada orang tua-tua minat pergi zoo?" Pergi zoo. Jadinya, dia biasa kita bawa zoo tu sebab budak-budak lah. Jadi pergi kat satu tempat kat Sea Life tu, dekat Nusa Jaya. Dia macam aquarium. Di dalam Sea Life tu ada binatang. Maksudnya anak saya ni bila sampai lalu dekat bawah satu tempat terowong tu, dia nampak satu ikan tu. Ikan tu ikan yang paling gah. Bila lalu je mesti orang akan ikan apa dia? Ikan jerung. Jerung. Bila dia lalu je semua akan sebut, baik budak, baik mak budak. Jerung. Dia akan sebut jerung. Saya kata dengan anak saya, jerung dalam bahasa Inggeris apa? Kita mesti panggil Jaws. Shark. Jaws tu saya pun dulu ingat kan Jaws tu ikan jerung sebenarnya. Sebenarnya Jaws bukan jerung, Jaws rahang kan, rahang sebab mungkin pengaruh filem. Ini namanya pengaruh filem, The Jaws. Saya dulu pun ingatkan ikan Jaws, rupanya ikan shark. Ni baby shark, na baby shark. Pun tu betul. Bukan hanya terpengaruh dengan Jaws, tapi pengaruh juga dengan lagu ni. Okey. Jadinya bila saya kata shark, dalam bahasa Inggeris namanya shark. Saya tanya dengan orang rumah saya, dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arab apa jerung? Dalam wahai Humairah, bahasa Arab apa jerung ni? Dia pun tengok fikir. Dia kata bahasa Arab dan bahasa Inggeris shark, bahasa Melayunya jerung. Dalam bahasa Arabnya Quraisy yang diambil daripada Al-Qarash, ini fi'l ta'zim kepada Al-Qarash, iaitu Quraisy. Jadi semua Al-Quraisy ini adalah tu tadi jerung. Jadi panggilan Fihru itu jerung. Orang ni dipanggil jerung. Macam Fazullah, ini Fatah Amin. Betul itu. Ini Ustaz, ini ni jangan main-main. Ini jerung jerung Nurus Salam contohlah, orang panggil jerung. Macam tempat saya dulu waktu sekolah, macam-macam nama binatang ada dalam sekolah. Sampai kan saya ingat lagi baru-baru ni 2 tahun lepas lah, saya jumpa di Guru Jacob, guru agama lah, guru sekolah rendah tapi guru bagian agama. Saya jumpa dia, nama dia Nizam. Saya jumpa masa tu saya ceramah kat tempat dia. Lepas tu dia pun cakap, saya jumpa lagi jauh, Tenok! Saya panggil Tenok sebab 5 tahun sekolah dengan dia. Nama Tenok. Nama Tenok. Nama dia memang Tenok.
Saya panggil Tenok. Tapi bukanlah nama dia Muhammad Tenok, bukan. Tenok tu panggilan. Dan bukanlah nama kat dalam dia Nur Tenok, bukan. Nama dia tu memang Nizam lah. Tapi saya kat sekolah masa tu tak ada panggil nama Nizam dah, panggil Tenok je. Tenok, Tenok, gitu. Saya jumpa dia lepas tu dah tahun-tahun tak jumpa. Tenok, aku panggil. Shh, ni nama aku Nizam, Ustaz Nizam, Ustaz Nizam. Bukan nama aku Tenok ke? Yelah, semua suka jaga-jaga dengar. Apa Ustaz? Tenok? Dia dulu Tenok ni, sekarang tak ubah nama. Nama kau Tenok ni, 5 tahun panggil Tenok. Kecil hati aku. Kau tukar nama, tukar nama. Tak popular nama Nizam, nama Tenok tu popular. Jadi semua orang kenal Tenok. Tenok, tapi cipan, lipan, semut. Macam-macam lah nama binatang. Dekat sekolah dulu, pantang muka gelap sikit, kicap. Macam-macam. Nama binatang cukup banyak. Sampai ke satu hari tu bukan nama binatang. Saya panggil nama dia Wak Ros. Dia batch atas saya. Tingkatan 4, saya tingkatan 3. Saya pergi bergaya rumah dia dekat Sungai Buloh. Bukan Sungai Buloh tempat Anwar Ibrahim tu, Sungai Buloh ni. Dari mana? Senggarang. Ni orang Jawa. Situ makna Jawa semua. Jadi pergi situ, pergi rumah dia. Assalamualaikum, pergi raya. Saya pun batch bawah. Mana kenal dia siapa? Saya panggil dia Wak Ros. Keluar mak dia. Mak dia cakap, "Cik, ini akaknya Wak Ros, ni akaknya ni." Adik tahu, "Adik, makcik, Wak Ros dah Wak Ros." Kata, Wak Ros pun keluar. Dia kata, "Okey, kejap." Dia pun panggil Wak Ros. Dia pun keluar. Ada Wak Ros, ada. Ada lah Wak Ros. Dia kata, "Ada lah, jangan tak ada." Mesti tu mana ada handphone semua. Dia pun keluar bapak dia. Kenapa pula bapak dia yang kau panggil? "Cik, pakcik, Wak Ros dah Wak Ros." Saya lah Wak Ros." Sudah. Dia pula Wak Ros. Ini paling kelakar, sampai sekarang saya masih ingat lagi. Bapak dia kata, "Saya lah Wak Ros." Sudah. Saya cakap dekat nama dia betul apa? Tak kenal. Nama betul dia. Saya batch bawah, mana kenal siapa yang batch dengan dia? Mestilah kenal. Saya mana pernah batch bawah, mana kenal. Asrama panggil nama-nama dia terus lah. Rupanya nama dia Syahrul Nizam. Nama cantik, bin Rosli. Rupanya Wak Ros tu bapak dia. 3 tahun saya panggil dia Wak Ros. Saya 3 tahun panggil nama bapak dia, bukan nama dia. La ilaha illallah, serama betul perangai. Panggil nama bapak. Jadinya waktu tu keluar kan? Jadi bila saya menyebut tentang nama Quraisy ini digelar sebagai jerung, dan Allah mengiktiraf nama jerung. Saya cuma nak sebut nama jerung ni. Allah iktiraf nama jerung ni diletakkan dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jerung disebut Al-Quraisy. Kalau kita buka dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia membawakan dalam dikata dalam mufradat lughawiyah, iaitu makna dari segi logah secara detail. Apa makna Al-Quraisy? Al-Quraisy ini berasal daripada Al-Qurash, iaitu ta'zim daripada sifat, daripada nama binatang yang besar di dalam laut, iaitu jerung. Sifat Quraisy ini tegas. Dia ada karisma tersendiri. Jadinya bila sebut tentang Quraisy, dia letakkan makna dia adalah binatang penakluk, bukan ditakluk. Itu binatang nama Quraisy. Jerung ni binatang yang dinamakan sifat dia menakluk, bukan ditakluk. Tak ada binatang-binatang dalam laut yang menakluk kecuali manusia yang menakluk jerung. Tapi dalam laut, jerung bukan binatang yang ditakluk. Tak ada siapa nak takluk jerung. Malah ada jerung lari semua. Lari. Jadinya bila kita tengok bahawa sifat dia begini disebut dalam Al-Quran, li'ilaf fi Quraisy. Ilaf, maksud ilaf di sini adalah, ilaf itu alafa syai' ilafan wa alafa ilafan. Itu makna dia apa? Iaitu Zamakhsyari, iaitu imam lughah, imam bahasa, memaknakan makna ilaf itu yang sopan dan santun. Bukan macam sajak, bukan sopan, hai, bukan. Dia sopan santun ni, dia bersopan santun, berakhlak mulia, sopan santun dia. Dan kemudian ramah, sifat dia ramah. Dia macam ahli politik, ramah. Ramah. Datang sini bagi dana,
Tak dapat bagi dana, bagi janji. Bagi janji. Tak ada masalah. Ramah orang politik kan. Jadinya ketika mana saat disebut ramahnya itu dan kemudian tidak pernah rasa benci, dia tidak pernah menyimpan di dalam hati, itu sifat disebut Quraisy. Allah sebut sifat Quraisy ini hampir dengan sifat Nabi sebenarnya. Sifat Nabi itu hampir dengan sifat Quraisy, iaitu dia ramah, lemah lembut, berakhlak mulia, dan dia tidak pernah menyimpan dalam hati walaupun satu perkara yang buruk ataupun baik. Dia akan sampaikan. Dia akan terus, dan ada benda yang dia tak tegur, dia akan terus cakap. Dia tak ada simpan dalam hati. Dia cakap kat kedai kopi, aku tak puas hati tu dengan AJK lah. Dia tak cakap dengan AJK tu, dia cakap kat kedai kopi. Ni bukan, tapi bukan kat sini, bukan dekat sini. Dia kat Masjid Pulai Indah. Dekat sini Nur Salam bagus. Dia kalau cakap, dia cakap direct. Saya tak berapa setuju lah dengan dia, tapi tak. Dia cakap dekat kedai makan dengan kawan-kawan. Aku tak puas hati betul dengan Fazlullah tu lah. Dia begini cakap. Tadi kat depan jumpa tak cakap. Itu bukan perangai Quraisy. Quraisy dia akan terus tegur di situ juga. Dia akan cakap. Itu perangai juga Nabi. Disalah dia akan terus tegur dan tak pernah simpan dalam hati, tak pernah cakap belakang. Hero, kepimpinan, karisma bukan orang yang akan cakap belakang. Dan kemudian sifat dia Quraisy. Dia walaupun lemah lembut, berakhlak mulia, tapi dia sifat jerung. Dia macam Habib. Depan mak bapak dia tunduk, depan orang lain dia berani. Kita depan orang lain berani, depan bini tunduk. Lain tu lain. Okey. Jadinya ketika mana dia menyebut tentang sifat dia itu adalah sifat yang mudah cerita, sifat yang tidak bercakap belakang. Bercakap benar bukan di belakang. Kita kadang-kadang terlampau, saya kadang-kadang tengok dalam satu cara politik hari ini, kita terlampau menekan ahli politik supaya berani. Ahli politik sekarang semua penakut. Saya tengok orang-orang punya penilaian, orang budak-budak muda. Pemuda UMNO ni penakut nak tegur. Dah jadi ketua pemuda UMNO, takut nak menegur pemimpinan atas. Dah jadi pemuda PAS, takut nak menegur pimpinan atas. Takut nak tegur menteri-menteri, Perdana Menteri, takut. Saya kata tadi, bukan dia takut. Kerana kadang-kadang kita boleh jadi orang bawah, ketua pemuda UMNO nak menegur Perdana Menteri, tak tegur. Bukan tak tegur, kita ni pun kat kedai makan tengok orang isap rokok, kita pun tak berani tegur. Itu baru orang isap rokok, bukan Perdana Menteri yang aku nak tegur. Itu baru yang isap rokok tu. Kenapa pula isap rokok tu bos kau, berani tak tegur? Kau nak cakap bukan marah. Kadang-kadang kita terlampau expectation tinggi sangat supaya orang politik ni berani, sedangkan kita pun bukanlah berani sangat. Nak tegur orang isap rokok tu pun, aku geram betul lah orang isap rokok kat sini. Cakap kat sebelah, bukan cakap kat situ. Abang tegur lah, abang kan Melayu kan? Mana boleh tegur, abang mesti cakap belakang. Abang Melayu mesti cakap belakang, barulah Melayu. Macam AJK Masjid, kau tak voting AJK Masjid, jangan cakap depan dia, kita ngumpat belakang. Belakang. Selamat dekat dulu salam tak macam tu. Tak macam tu. Alhamdulillah. Baiknya, abang tak tegur depan, tak boleh. Kita Melayu mesti cakap belakang. Mesti mengumpat. Jadi kat sini mesti ada mengumpat saya lah. Ustaz cakap je lebih. Mesti. Kita Melayu. Mesti cakap belakang. Wajib. Tapi siapa yang pandai mengumpat? Ustaz tu mentang-mentang muka macam Fatah Amin, kerek lah tu. Sebab Melayu. Bukan Quraisy. Jadikan sifat Quraisy, sifat yang berani berkata benar, dan itulah sifat namanya al-fihru. Kerana Nabi ada sifat dengan al-fihru inilah hari ini Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Kalaulah Nabi macam saya, cakap je berani, ada sedikit, ada live sikit, tak berani lah tegur. Ada live. Kalau lah macam saya lah agaknya, ya cakap berpada-pada takut kecil hati, nak tegur orang sab sengit. Aduh, Fazlullah ni sengit pula saf. Nak tegur tak nak tegur. Itu pun fikir. Orang Arab tak ada fikir, dia tegur terus tolak. Betul tak? Mana dia fikir? Kita orang lain fikir. Tak fikir. Lama cakap belakang. Dah tua pun sengit. Dia cakap kat belakang. Ya, betul. Sebab kita Melayu. Memang tegur mesti belakang. Belakangnya cukup hebat. Ahli politik hari ni pun cukup hebat bila di kedai kopi. Sama je. Kedai kopi. Jadi netizen kat kedai kopi jumpa dengan Najib. Ya, betul. Saya pernah jumpa orang tu. Dia kat belakang punya mutuk. Depannya gitu juga. Jangan boleh dia tegur. Mana ada orang yang berani tegur direct kan?
Mufti wilayah tak tegur pun, bukan senang nak menegur. Sebab kita Melayu. Kena tahu tu. Jadi kan, tukar sedikit sifat Quraisy. Tukar sedikit sifat Quraisy yang tak akan bercakap di belakang. Itu sifat Quraisy jerung yang tidak pernah ke belakang, tetapi ke depan dengan karisma yang cukup hebat. Jadilah seorang pemimpin yang hebat, berkata benar walaupun pahit. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dakwah walaupun satu ayat tetap disampaikan. Pening kita datang, macam mana nak cakap? Cakap kecil hati. Aduh. Padahal nak tegur imam sikit tu, macam mana? Saya ni pun suruh tegur, Ustaz, tegur sikit imam tu, Ustaz, dia baca salah. Berdenyut otak, macam mana aku nak tegur imam tu? Kena imam tu pula selalu bagi bantuan pula kat kita. Sudah. Imam tu pula sepupu pula, bapak saudara. Semakin sudah. Betul tak betul? Sebab itulah kita ni terlampau expectation sangat. Kita nak suruh ahli politik menegur orang atas terus, sedangkan kita tahu kita memang budaya kita begitu. Budaya memang susah nak menegur. Mengampun nombor satu. Menegur memang susah, termasuk diri saya. Nak tegur orang seokok sebelah tu, macam mana aku nak tegur? Takut nanti teringatlah berita-berita ada orang kena tumbuk, betul? Dengan apa? Ada mamak kena tumbuk sebab tegur orang yang seokok. Jadi masa tu berita-berita tu keluar dekat kepala. Lah apa dia? Cakap orang rumah, apa mesti seokok lagi orang ni? Mesti cerita belakang. Begitulah. Sebab saya Melayu. Saya Melayu. Ada tu saya beranikan diri tegur orang isap okok. Bukan saya tak kasar. Saya tak kisah isap okok ni. Nak isap okok, isap lah, tak ada masalah. Saya pun kawan ramai orang isap okok. Cuma janganlah kat kedai ada budak kecil dan sebagainya. Sebab ni waktu Covid, talam pun tak boleh. Ini tak, dia masuk dalam mulut dia, dada. Saya tengah makan, cium dia punya nafas. Saya tak suka tu. Cium nafas dia, lalu nafas dia. Yang keluar tu adalah nafas daripada mulut dia. Saya pun cium, lalu makan, hilang selera. Tengok muka bini, datang selera balik. Jadi bila sebut, hari tu saya tegur, bang, jangan isap okok bang, sini ni kawasan public, kawasan ada budak-budak sini yang cari isap okok. Tiba-tiba makcik depan tu, betul Ustaz, betul, saya ni pun dah sakit tekak dah ni. Berani terus makcik tu. Nampak? Saya beranikan diri. Rupanya ramai yang benci sebenarnya, kan? Benci, tapi bila dah kena sekali saya buat, semua akan menegur. Dia macam keluar peksa. Dah siap ni, semua tak boleh keluar. Tu dah siap. Saya kata, tak, cikgu boleh keluar tak? Boleh? Saya pun letakkan kertas sekolahan. Saya kata saya dah siap. Saya keluar tu, saya bangun je, yang lain pun semua hantar. Rupanya semua dah siap, semua tak berani. Berani tu yang tak ada. Ini namanya sifat kita tidak Quraisy. Sifat tidak Quraisy. Jadinya sifat Quraisy yang saya sebut inilah satu sifat yang menakluk, dan satu lagi sifat disebut dalam sini, sifat dia tidak mudah apa sebut tadi? Disebut kat sini sifat dia panjang. Cuma sifat yang secara manusia, dia tidak mudah dipengaruhi. Dia ni budaya dia suka asabiah. Dia kalau orang Arab Quraisy, dia akan pertahankan Quraisy dia. Orang luar tak boleh masuk dalam AJK dia. Dia mesti Quraisy. Itu sifat dia lagi. Asabiah dia kuat sikit. Kuat betul. Sangat kuat. Dia macam orang Kelantan, orang Aceh, dia kuat dari segi asabiah dia. Sedikit. Tapi kalau dipegang Islam, dia power. Sebab dia akan asabiah pada Islam dia. Pada kekuatan Islam, dia tak akan boleh bagi pengaruh luar masuk dalam Islam. Islam. Jadi orang-orang begini sebenarnya, dia seperti ikan yang di dalam air laut, yang walaupun setahun duduk dalam air, 3 tahun dalam air dia punya isi tetap juga tawar. Takkan maksud ini perangai Quraisy yang tidak akan boleh berubah ikut sekitar dia. Macam orang Arab satu perangai, saya tengok orang Arab perangai dia. Dia kalau pergi pub, pergi tempat gelek di disco dia, saya tengok je, kadang-kadang dekat Mesir tu ada satu tempat macam pantai yang agak terbuka sikit lah. Saya pernah nampak banyak kali lah. Dia dengan mak saleh, dia pegang mak saleh gitu. Jahatlah dengan Arab dekat Mesir lah. Tapi tetap juga dengan pakai jubah. Jubah dia dengan dia punya macam Yaman punya telai dia pegang. Pegang Arab. Dia pakai jubah lah. Dengan perempuan pakai bikini, dia pakai jubah. Pakai jubah. Maksudnya dia kekal dengan jubah dia. Dia tak pernah malu dengan pakaian adat dia. Dia kalau pergi mana disco, dia punya disco, berapa gelek dekat disco, dia gelek joget, dia tetap tak akan bawa lagu orang putih. Dekat disco dia tetap lagu Arab dia. Lagu Arab, saya pernah buka lagu Arab gelek. Saya tak pernah, saya dengar orang kata. tak pernah.
Benar enggak? Tak pernah. Okey, tak pernah. Kita ambil tak pernah lah, tak apa? Tak pernah. Yang tak apa? Tak pernah. Mungkin masa tu orang anak-anak buka kita tengok. Kita tengok. Jadi dia gelek tetap juga dengan Arab. Dia takkan jadi lagu orang putih. Lagu dekat gelek dia, jahat macam mana pun dia tetap dengan perangai Arab dia. Mana ada budak-budak dia main gitar? Tak ada. Dia tepi jalan, dia tak ada pengaruh. Main punk, tak boleh masuk. Punk, skinhead, tak boleh masuk dekat Arab. Sebab dia tak akan masuk budaya luar. Dia jahat bodoh, biar bodoh sendiri. Dia tak ada bodoh, mesti bodoh dengan budaya luar. Orang Malaysia tidak. Dia jahat sikit. Pernah tak kita pergi tengok-tengok anak kita sulung pergi pakai baju Melayu, songket. Pergi mana pak? Pergi pub pakai baju Melayu, songket. Pergi sampai dekat disco, tuai padi antara masa. Wah, ekstasi. Mabuk mana dia? Tapi orang Melayu sikitnya dah pang rambut. Bantu sikit lagu orang putih, lagu Sil Khannas, lagu black metal dan sebagainya. Habis mabuk. Maksudnya kita cepat terpengaruh dengan budaya luar. Berbeza dengan Quraisy, dia cukup susah untuk masuk pengaruh luar. Pengaruh luar. Dialah keturunan dia 12 keturunan, iaitu daripada Nadar kepada Malik. Malik nanti anak dia ramai, iaitu Fahru antaranya, iaitu Quraisy, kemudian anak dia nanti Ghalib anaknya nanti kepada Lu'ai kepada Ka'ab kepada Murrah kepada Kilab nanti barulah lahir anaknya nanti bernama Qusay kepada Abdul Manaf kepada Hashim kepada Abdul Muttalib yang ke-11 adalah Abdullah, dan yang ke-12 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai darah yang mengalirnya darah Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Osman Quraisy, Ali Quraisy, Muawiyah semua Quraisy, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Quraisy, dan Imam Mahdi juga daripada Bani Quraisy. Jadi seorang pemimpin sang penakluk. Nak jadi pemimpin yang hebat, nak jadi AJK yang hebat, tidak perlu menyimpan di dalam hati apa yang perlu dicakap. Yang benar maka benar. Kalau yang mengecil, yang benar tetap benar, bukan perkara yang buruk. Maksudnya apa yang benar sampaikanlah walaupun pahit. Selagi mana kita boleh cakap dengan paling hikmah, maka tirulah cara Nabi, cara yang paling berhikmah. Tetapi teguran tetap mengecilkan hati walaupun dengan berhikmah. Tak ada ngata bahawa tegur dengan hikmah tak kecil hati. Ramai tegur hikmah macam mana pun tetap juga akan mengecilkan hati. Apatah lagi tegur dengan cara menyindir. Tegur isteri tu caranya berhikmah. Tengok masak tak sedap, kek tu sedap tak bang? Okeylah dari tak ada. Kan menyakitkan hati dia kan. Ini apa ni, kopi ni gula tumpah ke apa? Ya Allah, tegur tu benda berhikmah. Tegur dengan berhikmah. Ni makan boleh lah, boleh dari tak ada kan. Dia cakap menyindir dan sebagainya. Tegurlah dengan cara yang baik. Kadang-kadang boleh menyebabkan sedap tak air ni bang? Nak air apa bang? I love you. Lembut hati dia, lembut hati. Jadi nak tegur dengan tegur yang baik, berhikmah. Semoga kita bukan hanyalah cukup menegur, tapi menjadikan teguran sebagai satu benda yang jihad yang cukup hebat. Tetapi jangan, kalau tak berani tegur, jangan cakap di belakang. Sebab itu bukanlah perangai Quraisy. Sebab akhirnya hari ini semua manusia beriman kerana perangainya Quraisy. Kalau Nabi hanyalah berani bercakap belakang, sampai ke Abu Bakar pun cakap belakang juga. Sampai ke Osman pun cakap belakang juga. Habis semua. Habis Jahannam. Mujurlah Islam sampai di Bani Quraisy. Ini hari ini cuma saya cerita benda ni je lah. Sebab sambungan cerita tu, pergilah maulid yang lain yang akan diceritakan oleh para ulama dan ustaz asatizah. InsyaAllah moga-moga diberikan kebaikan kepada kita. Hari ini cuma saya memulakan start your region dalam diambang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tutup dengan seafdal selawat daripada Ka'ab bin Ujrah pernah bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah selawat yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Selamat menyambut hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita menyambut, malah kita menjadikan perangai Nabi dalam berdakwah. Moga-moga jangan cakap belakang, maka tegurlah dengan cara yang baik. Sekiranya tidak berani menegur dengan cara yang baik, janganlah bercakap di belakang. Tegurlah dengan cara yang berhikmah. Tirulah cara dakwah Rasulullah. Moga-moga memiliki rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, asfi innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.